Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Muhammad Afif bin Ali dan saudara Nadir Izani bin Izzuddin dan dan Syauqi Arifin bin Ahmad akan membuat satu pembentangan berkaitan dengan tajuk sejauh mana usaha-usaha kerajaan dalam membentuk jati diri dan perlembagaan terhadap integrasi nasional lah kan, berdasarkan soalan tugasan etnik. Okey, saya akan mulakan dahulu tentang apa itu uh, okey, saya akan terangkan apa isi kandungan yang terdapat terlebih dahulu. Yang pertama sekali, kami dapat huraikan 4 poin di sini. Yang pertama sekali, usaha ke arah pendidikan dan kurikulum. Yang kedua, berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga, politik. Dan yang keempat adalah sosial dan kebudayaan. Okey, baiklah. Ini adalah antara usaha-usaha kerajaan dalam meluaskan dalam bidang-bidang tersebutlah. Okey, yang pertama sekali kita akan teruskan kepada pendahuluan lah. Okey, dalam pendahuluan ini saya akan menceritakan tentang perpaduan integrasi nasional. Apa itu perpaduan integrasi nasional? Okey, pembinaan negara Malaysia berasaskan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okay, jadi negara kita ni dibina berasaskan kaum. Okey, boleh. Kalau tak ada kaum, tak adalah negara kita. Elemen ini menjadi asas kekuatan negara kita yang terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum. Jadi kita adalah salah satu negara yang mempunyai berbilang-bilang kaum. Okey, yang kedua, perpaduan dan integrasi merupakan dua konsep yang saling berkait rapat melalui dua proses yang berbeza. Jadi, perpaduan dan integrasi ni benda yang berkait rapatlah kan. Perpaduan dan integrasi. Dia hanya proses yang berbeza. Yang seterusnya, kedua-dua konsep ini berteraskan perlembagaan persekutuan dan prinsip rukun negara. Jadi, perpaduan integrasi ni dia berasaskan perlembagaan dan prinsip rukun negara. Okey, itu adalah kita punya konsep di negara kita iaitu Malaysia itu sendiri. Okey, baiklah seterusnya saya akan teruskan kepada poin yang pertama iaitu pendidikan dan kurikulum. Kita akan lihat usaha-usaha kerajaan apa yang dia buat untuk mencapai integrasi nasional itu sendiri. Okey. Okey. Okey, ni adalah kurikulum dan pendidikan. Keberkesanan pendidikan dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan, kesepaduan dan pemahaman yang saling menghormati antara etnik dan agama yang berbeza adalah faktor penting. Jadi nilai-nilai kebangsaan, kesepaduan pemahaman tu dapat saling memberi pandangan dan menghormatilah etnik yang berbeza walaupun berlainan kaum. Itu adalah salah satu cara kita nak merapatkan hubungan lah. Okey, kurikulum yang menyeluruh termasuk pengajaran sejarah, nilai-nilai perpaduan dan bahasa kebangsaan dapat membantu memupuk identiti nasional yang kuat. Okey, kurikulum yang kita belajar di sekolah dan di peringkat universiti atau sebagainya ada yang menerangkan tentang subjek sejarah kan. Di situ kita dapat lihat dia banyak membantu nilai-nilai perpaduan antara pelbagai kaum lah kan. Jadi bahasa yang digunakan juga adalah bahasa kebangsaan di mana ia dapat membantu memupuk nilai nasional yang kuat lah. Jadi berdasarkan kurikulum yang kita belajar, kita dapat orang kata, kita dapat keluarkan balik apa input yang kita belajar sejarah zaman sekolah dahulu. Okey? Okey, seterusnya saya akan terangkan Akta Pendidikan 1996. Okey, yang pertama sekali, Akta Pendidikan kedudukan bahasa kebangsaan diperkukuh dengan memperuntukkannya sebagai bahasa pengantar utama
dalam sistem pendidikan kebangsaan. Jadi hari ini kita lihat bahasa kebangsaan ni merupakan bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Okey, kita lihat bagaimana kita belajar pada hari ini bahasa Melayu yang kita gunakan bahasa utamalah kan. Termasuk dalam soalan-soalan peperiksaan dan sebagainya kita guna adalah bahasa Melayu, okey. Jadi berdasarkan bahasa tu dia eee, dapat, memperkukuhkan bahasa kebangsaan malah dipakai semua kaum di Malaysia. Okey, yang kedua ialah menjadikan bahasa tersebut sebagai mata pelajaran yang wajib diajarkan di semua sekolah dan institusi pendidikan. Jadi bahasa yang kita gunakan hari ini adalah mata pelajaran wajib di sekolah. Tak kira di sekolah mana pun, sama ada sekolah itu, eee, sekolah swasta atau sebagainya, bahasa Melayu adalah subjek wajib. Malah dalam peperiksaan SPM dan sebagainya, bahasa Melayu mestilah lulus kan, barulah kita dapat masuk universiti dan sebagainya. Yang ketiga, institusi pendidikan swasta pula dikehendaki mengadakan pengajaran bahasa kebangsaan, pengajian Malaysia dan pendidikan Islam atau moral untuk memupuk semangat cinta akan negara serta nilai murni. Jadi tidak kiralah sama ada, institusi pendidikan swasta kan, malahan sekolah-sekolah agama dan sebagainya lah kan. Mereka ni dikehendaki mengadakan pengajaran bahasa Melayu lah kan. Pengajian Malaysia, Bahasa Pendidikan Islam dan moral. Moral tu adalah nilai-nilai murni lah kan. Untuk memupuk perpaduan antara kaum di masyarakat kita. Yang keempat, digubal untuk mencapai matlamat masyarakat yang bersatu padu dan bertujuan meneruskan serta memperkukuh dasar pendidikan kebangsaan. Jadi, berdasarkan Akta Pendidikan ni kita dapat lihat banyak elemen-elemen yang mampu menyatupadukan masyarakat-masyarakat kita untuk menjadikan negara kita integrasi nasional. Meneruskan serta memperkukuhkan dasar pendidikan. Walaupun kita berbilang-bilang kaum, tidak kiralah Cina, India, Iban ataupun dan sebagainya. Namun, Akta Pendidikan ni adalah untuk semua. Tiada yang tercicir. Jadi, ini adalah satu benda yang baiklah untuk rakyat di negara kita. Itu sahaja untuk pendidikan dan juga kurikulum dan pendidikan. Okey, ini adalah, poin yang pertama. Poin yang kedua saya akan teruskan kepada, saudara, Nadir. Okey, silakan, saudara Nadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kepada poin yang kedua berkenaan dengan soalan kita baliklah kepada soalan kita, iaitu sejauh manakah keberkesanan usaha-usaha kerajaan dalam memantapkan integrasi nasional. Seperti yang kita tahu, integrasi nasional ni adalah satu proses penyatu paduan kaum untuk memantapkan lagi perkauman. Kita pergi kepada poin yang kedua, iaitu berkenaan dengan pembangunan ekonomi. Antara usaha-usaha kerajaan yang boleh buat juga adalah berkenaan dengan pembangunan ekonomi. Kenapa pembangunan ekonomi ni penting? Sebab pembangunan ekonomi yang adil dan mampan dapat membantu memperkuat integrasi nasional dengan mengurangkan jurang sosioekonomi antara kumpulan etnik dan wilayah. Kat sini kita nampak penting bahawa pembangunan ekonomi ini adalah berkenaan dengan untuk mengurangkan jurang sosioekonomi. Apakah jurang sosioekonomi tu? Jurang sosioekonomi tu adalah seperti rakyat-rakyat yang tidak mempunyai pekerjaan. Tak kisahlah antara kumpulan etnik dan wilayah. Kita balik kepada 6 nilai teras lah. 6 nilai teras Malaysia yang sekarang diperintah oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Dan dalam 6 nilai teras seperti yang kita tahu, Malaysia sekarang memegang kepada prinsip Malaysia Madani, di mana dalam prinsip Malaysia Madani itu mempunyai 6 nilai teras, di mana dalam nilai teras ini, di mana dalam 6 nilai teras ini tergolongnya kesejahteraan, iaitu berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi, sosial dan kelestarian alam melalui budaya ilmu dan kepelbagaian pandangan. Okey, ini berkait rapatlah dengan pembangunan ekonomi seperti mana yang dijelaskan dalam slide ni. Atas bagaimanakah usaha-usaha kerajaan ni untuk memantapkan lagi integrasi nasional. Okey, dan yang kedua, berkenaan dengan kerajaan perlu memastikan peluang ekonomi yang sama rata dan akses kepada pendidikan, kesihatan, infrastruktur dan perkhidmatan awam kepada semua warga negara tanpa mengira latar belakang etnik. Okey, kerajaan ini juga dia perlu memastikan bahawa segala peluang ekonomi ni mampu didapati dan mampu dipelopori oleh pelbagai rakyat dan kaum lah, pelbagai rakyat dan bangsa dan kaum, tak kira sama ada dia tu rakyat sama ada dia tu bangsa Melayu, bangsa Cina ataupun bangsa India. Okey, seperti pendidikan, kesihatan, infrastruktur dan perkhidmatan awam. Okey, seperti yang kita tahu, pendidikan yang ada di dalam Malaysia ini terdapat banyaklah pendidikan. Contohnya pendidikan vernakular, pendidikan untuk orang Melayu dan pendidikan yang lain. Okey, seperti saya ambil contoh pendidikan untuk orang Melayu adalah berkenaan dengan kalau di pendidikan di tahap yang tertinggi seperti Universiti Teknologi Mara, iaitu di mana UiTM ini memfokuskan kepada kaum Melayu dan dalam UiTM itu juga merupakan satu pendidikan yang orang kata yang underrated lah, yang di mana orang-orang yang kekurangan, yang kemiskinan, yang mengalami kemiskinan dan yang mengalami kekurangan ekonomi. Okay, kat sini kita nampaklah bahawa kerajaan ni dia memastikan bahawa semua rakyat dan kaum ni dapat peluang ekonomi yang sama rata. Okay, dan yang seterusnya, kita lihat kepada poin yang dalam kotak tu, di mana memberikan tumpuan kepada pembangunan masyarakat luar, bandar dan wilayah. Pembangunan dilakukan melalui rancangan pembangunan tanah yang mampu mendapat pendapatan rakyat dan membasmi kemiskinan. Okay, kat sini kerajaan juga boleh buat perkara ni lah, bagi tumpuan pembangunan masyarakat luar, bandar dan wilayah. Okay, contohnya seperti yang kita nampak sekarang di mana negeri Selangor telah mengadakan program ataupun telah mengadakan satu pembangunan rumah di mana rumah Selangor Prima tak silap saya, di mana program tersebut adalah untuk membantu rakyat-rakyat yang berpendapatan rendah untuk mendapatkan tempat duduk lah, tempat berselindung. Okay, untuk apa? Untuk membasmi kemiskinan. Okay, dari situlah kita dah nampak dah sekarang bahawa program-program perumahan ni telah dijalankan. Dan yang kedua, memajukan bidang perindustrian dan perdagangan dengan memperkenalkan zon perindustrian bebas seperti di Bayan Lepas, Pasir Gudang dan Pelabuhan Kelang. Okay, seperti yang kita tahu, zon perindustrian bebas Bayan Lepas ni adalah kawasan perkilangan berteknologi tinggi, di mana dia dicipta pada tahun 1972. Di sini adalah merupakan zon perdagangan bebas yang pertamalah di Malaysia, dan berperanan dalam mengurangkan krisis ekonomi di Pulau Pinang. Sebab apa? Sebab Pulau Pinang ni kan adalah antara usaha-usaha untuk membantu ke arah memajukan ekonomi dalam negeri kecil ni. Dalam masa sama dia akan menjatuhkan ekonomi di sesebuah tempat tersebut. Okey, dan seterusnya berkenaan dengan penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar disebabkan peluang pekerjaan yang terbuka luas dan hal ini mempercepat proses integrasi. Okey, saya ambil contoh yang paling dekat lah. Contohnya negeri-negeri dalam Malaysia ini yang ada sesetengah negeri yang mengalami yang tergolong dalam negeri yang berpendapatan rendah lah. Kiranya dalam satu negeri tersebut ekonomi dia tidak
beberapa maju seperti mana di Kuala Lumpur, di Selangor dan sebagainya. Jadi di mana rakyat-rakyat yang duduk di luar bandar ini akan masuk ke dalam bandar untuk memperkukuhkan lagi ekonomi mereka. Jadi di sini kita dapat secara tidak langsung di sini kita dapat mempercepatkan proses integrasi. Jadi ini adalah satu usaha yang baguslah untuk memantapkan lagi proses integrasi ni. Okay, dan yang seterusnya mengenai mengintegrasi ekonomi melalui pembangunan ekonomi wilayah secara tidak langsung membuka peluang kepada semua kaum bersaing dalam ekonomi secara adil. Okay, jadi bila adanya satu ekonomi yang sihat ini, maka secara tidak langsungnya akan berlakunya persaingan ekonomi yang adil. Tidak kiralah latar belakang etnik sama ada ekonomi di antara kaum Melayu, Cina, India dan sebagainya. Okay, dan seterusnya kita pergi kepada poin yang ketiga berkenaan usaha kerajaan dalam memantapkan lagi politik. Okay, sistem politik yang inklusif dan memperjuangkan perwakilan yang adil bagi semua kumpulan etnik dalam pentadbiran negara dapat memainkan peranan penting dalam membangunkan jati diri dan integrasi nasional. Okey. Perkara yang paling yang dititik beratkan sekali dalam dalam usaha memantapkan lagi integrasi nasional ini adalah berkenaan dengan politik. Okey, kenapa politik? Kerana sistem politik ni adalah penting untuk memajukan lagi ekonomi dan menyatu padukan lagi kaum yang ada di dalam negara Malaysia ini. Okay, dasar-dasar politik yang menggalakkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang adil serta melindungi hak-hak semua rakyat dapat Okey, dasar-dasar politik ni juga penting kerana untuk menggalakkan penyertaan parti-parti politik. Okey, contoh kalau satu parti sahaja contoh satu parti sahaja iaitu Melayu yang hanya buat kerja, tapi parti-parti lain yang daripada kaum-kaum lain, contoh Cina, India dan sebagainya, tidak berkompromi untuk menggalakkan lagi untuk menaik taraf dasar-dasar politik ni, maka tidak akan jadi satu kesepaduan antara pelbagai etnik. Okay, jadi penyertaan parti-parti politik ni amat penting lah bagi usaha untuk memantapkan lagi integrasi nasional. Seperti yang kita lihat dan tahu, kita terdapatnya parti-parti yang tidak yang pelbagai bangsa, contohnya dari UMNO, MCA, MIC dan sebagainya. Okay, jadi di situlah antara usaha-usaha yang dapat membantulah untuk membina lagi kepercayaan yang lebih tinggi untuk menyatu padukan kesepaduan antara pelbagai etnik. Okey, yang seterusnya kita lihat kepada poin yang seterusnya berkenaan dengan politik. Okey, iaitu menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara yang terletak di bawah bidang kuasa Mageran. Okey, jabatan ini berperanan mendraft satu ideologi untuk negara yang dikenali sebagai rukun negara. Okey, kenapa tertubuhnya Mageran ini iaitu Majlis Gerakan Negara? Okey, disebabkan oleh peristiwa 13 Mei 1999 di mana peristiwa tersebut berlakunya permusuhan kaum, di mana usaha British untuk memasukkan kaum Melayu, kaum India dan Cina ke dalam negara kita, ke dalam negara Malaysia untuk memantapkan lagi ekonomi. Tetapi pada waktu tersebut dan menjadi isu yang paling besar adalah berkenaan dengan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi. Okey, pada waktu itu kaum Cina dan India dia tidak dapat menggunakan bahasa itu kerana mereka adalah orang yang datang daripada luar. Jadi di situlah tercetusnya peristiwa 13 Mei 1999. Okey, untuk pengetahuan kita semua, peristiwa 13 Mei ni dah lama dah berlaku. Sehingga kan lepas pada merdeka pun tetap berlaku lagi. Tetapi peristiwa ini dia slow-slow menjadi kurang dan sampailah sekarang dan sehingga kini kita mendapatkan satu negara yang maju dan negara yang berbilang kaum serta negara yang dapat menyatu padukan pelbagai etnik. Okey, Jabatan Mageran ni juga dikenali sebagai Kementerian Perpaduan Negara lah kalau sekarang.
Dia adalah untuk mendraft satu ideologi untuk negara yang dikenali sebagai rukun negara. Okey, kiranya berkaitan dengan rukun-rukun negara ni semuanya diuruskan oleh Kementerian Perpaduan Negara. Okey, dan yang kedua, membentuk gabungan parti politik pelbagai kaum bagi mewujudkan keharmonian dan kestabilan selepas peristiwa 13 Mei 1969. Okey, di sinilah terbentuknya pelbagai parti politik, gabungan parti politik antara pelbagai kaum lah, seperti yang saya bagi tahu tadi, MIC, MCA, UMNO, adalah untuk mewujudkan lagi lah keharmonian dan kestabilan politik. Okay, kalau tidak terbentuknya parti politik tersebut, maka bagaimanakah negara kita sekarang? Mungkin peristiwa 13 Mei tu akan berterusan kerana tiada kesefahaman antara kaum. Okay, dan yang ketiga, kerajaan menubuhkan Majlis Perundingan Negara pada 29 Januari 1970. Ia ditubuhkan bertujuan mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional antara negeri dengan wilayah. Majlis ini juga ditubuhkan bertujuan memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Okay, inilah antara usaha yang paling besar lah kerajaan Malaysia buat dengan menubuhkan Majlis Perundingan Negara, iaitu ditubuhkan pada 29 Juli 1970. Okay, apa yang kita lihat, apa matlamat yang kita dapat lihat dalam Majlis Perundingan Negara ni? Okay, antaranya yang pertama adalah untuk memupuk dan memelihara perpaduan antara etnik. Bila adanya Majlis Perundingan Negara ni, maka secara langsungnya perpaduan antara etnik ni akan dipupuk dan dipelihara. Maksudnya di sini untuk berlakunya peristiwa 13 Mei bagi kali yang kedua ni agak mustahil lah bila adanya Majlis Perundingan Negara ni. Dan disertai juga dengan peranan masing-masing lah dalam menyatupadukan kaum. Dan yang kedua, untuk menggalakkan budaya keamanan dan keharmonian. Dan yang ketiga, menanamkan sifat muhibah dan pemahaman. Dan yang keempat, menyelesaikan konflik dalam cara membina. Okey, dan yang seterusnya, yang terakhir adalah berkenaan dengan menyelaraskan perkhidmatan awam antara semua negeri bertujuan menyelaras hubungan integrasi antara negeri. Okey, perkhidmatan awam juga penting untuk memantapkan lagi, untuk memampankan lagi integrasi antara negeri. Okay, contoh perkhidmatan awam yang kita dapat lihat sekarang, contohnya macam penggunaan internet, penggunaan adanya wifi kepada semua rakyat, kepada semua pelajar, adanya pengangkutan awam dan sebagainya. Okay, itu sahaja daripada saya. Dan kita sambung kepada isi yang seterusnya berkenaan dengan sosial dan kebudayaan. Saya serahkan kepada Syauqi Arifin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so saya akan menjelaskan tentang poin yang terakhir, iaitu sosial dan kebudayaan. Okay, pertama sekali kita tengok dulu sosial ni, apa itu sosial? Okay, sosial ni dia lebih kurang kepada percakapan ataupun pergaulan lah di antara manusia ke manusia lain. Okay, kebudayaan pula, kebudayaan ni dia banyak terbahagi. So orang Melayu budaya dia macam ni, kebudayaan macam raya, puasa dan lain-lain lah. Kalau Chinese, sambutan menghalau hantu apa semua. Okay, so kita tengok kepada poin yang pertama. Okay, so poin yang pertama adalah kerajaan juga perlu menjalankan dasar-dasar sosial dan kebudayaan yang menyokong integrasi nasional. Okay, dalam menjaga integrasi nasional ni, okey, kerajaan ataupun pemerintah lah haruslah menjalankan, orang cakap, kebijaksanaan sosial dan juga kebudayaan. Yang ini dapat mendukung persatuan dan kesatuan di antara pelbagai masyarakat. Tak kisahlah dari Melayu ataupun Chinese ataupun Indian. Okay, so dia automatik dia akan menjalinkan hubungan sosial tu dan juga cakap jadi kita akan biasalah dengan budaya orang-orang luar macam budaya etnik lain. So kita tidak akan pelik dan juga hubungan di antara kita, di antara etnik-etnik lain akan lebih rapat dan juga
lain-lain. Okey. Yang kedua, ini boleh melibatkan sokongan untuk seni dan budaya kebangsaan, pengiktirafan dan penghayatan kepelbagaian budaya serta perlindungan hak asasi manusia dan juga kebebasan bersuara untuk warga negara. Ini macam yang saya cakap tadi, apabila sosial dan kebudayaan ini diterapkan dalam masyarakat kita sekarang, so dia akan automatik, dia akan mendapatkan pengiktirafan dan juga penghayatan terhadap budaya masing-masing. Walaupun berbeza budaya, tapi kita dapat terimalah budaya-budaya yang dibagikan oleh etnik lain tu. Okey, kita tengok kepada kotak yang pertama, memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan melalui pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan. Okey, bahasa kebangsaan ni dia banyak orang cakap daripada dulu lagi ada dalam sistem negara. Okey, yang pertama adalah pendidikan. Okey, kita tengok pendidikan sekarang, tak kisahlah di sekolah SJKC ataupun di SK ataupun sekolah Tamil, memang bahasa Melayu tu adalah bahasa utama untuk orang kita, orang Malaysia. Tak kisah dia etnik apa sekalipun, tapi bahasa adalah tetap bahasa Melayu. Okey, yang kedua adalah dalam pentadbiran. Pentadbiran ni tak kisahlah dalam sektor awam, termasuk pentadbiran perundangan, perkhidmatan awam, untuk memastikan bahasa Melayu ni adalah berada di nombor 1 dan akan menjadi Akta Bahasa Kebangsaan selama-lamanya lah. Okey, yang terakhir kita tengok dalam pembangunan dan penyiaran media. Okey, kita tengok dalam buletin TV, TV3, TV1, TV2, semua kebanyakannya adalah menerapkan bahasa Melayu. Sebabnya saya sebut tadi, yang pertama tadi. Sebab akta dalam negara kita adalah bahasa Melayu lah yang pertama. Okey, kita tengok kepada penumbuhan Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, sebagai pusat ilmu dan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP bagi menyebar luas penggunaan bahasa kebangsaan. Langkah ini dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai satu identiti bahasa yang sama. Okey, kita tengok apa fungsi tubuhnya UKM ni. Okey, dia langkah-langkah ini sebenarnya dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai identiti bahasa yang sama. Tak kisahlah dia kulit gelap, kulit cerah, semua perlu cakap bahasa Melayu ataupun bahasa kebangsaan. Okey, dengan adanya UKM ni, pembelajaran dalam bahasa Melayu ni diteruskan dan ilmu pengetahuan dapat disampaikan secara berkesan kepada belajar. Okey, kita tengok pula dari segi Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, Dewan Bahasa dan Pustaka ni dia dapat menyebarkan ataupun dan juga memperkukuhkan bahasa Melayu melalui penerbitan karya-karya dalam bahasa kebangsaan ataupun bahasa Melayu dan menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan di kalangan masyarakat. So, apabila kita nak mengkaji ataupun kita nak membaca sesebuah artikel ataupun buku yang daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, kita haruslah fasih lah dalam bahasa Melayu. Jadi, macam-macam mana pun, kita haruslah mempelajari bahasa kebangsaan untuk mendapatkan ilmu yang menyeluruh. Okey, kita tengok kepada yang ketiga. Okey, memperkenalkan rukun negara sebagai tunjang kesetiaan rakyat berbilang kaum terhadap bangsa dan negara. Okey, rukun negara ni adalah daripada zaman sebelum kemerdekaan lagi. Jadi, untuk menjadi rakyat Malaysia, kita haruslah patuh kepada rukun negara. Tidak kisahlah kita ni kaya, miskin ataupun macam mana pun, yang penting yang pertama adalah rukun negara.
Okey, yang keempat adalah menggalakkan pengamalan, menggalakkan penglibatan dalam sukan sebagai medium untuk mewujudkan semangat kekitaan dan perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum. Okey, kita tengok sekarang dalam dunia bola sepak juga, dalam satu tim tu bukan sahaja orang Melayu saja. So kita menerapkan semua bangsa untuk bermain supaya sifat kekitaan kita ni akan wujud dalam diri kita. Jadi kita tidak mudah berpecah lah. Datanglah British sekalipun zaman sekarang ni, InsyaAllah kita dapat bersamalah untuk menentang mereka. Jadi semua cakap sosial kebudayaan yang pemerintah kita buat sekarang ni adalah untuk mewujudkan keakraban dan juga kekitaan dalam memupuk jati diri kita sebagai seorang Melayu dan juga seorang yang menetap di Malaysia. Okey, kita tengok yang terakhir. Poin yang terakhir. Menggalakkan pengamalan satu kebudayaan kebangsaan yang dapat membentuk identiti bangsa Malaysia yang bersatu padu. Okey, kita tengok. Dalam semua perayaan pun, kita disarankan untuk join sekali. Macam perayaan Cina. Kita yang Melayu ni pun boleh pergi untuk kita melihat budaya-budaya mereka. Kita ambil yang buruk, kita ambil yang baik, kita tinggal yang buruk. So, recycle macam tu lah. Daripada budaya orang, kita recycle masuk, kita buang yang buruk, kita ambil yang baik. So, macam tu lah. Jadi, kita akan dapatlah jati diri kita sendiri. Tak kisah kita Melayu, Cina ataupun India. So, kita akan jadi satu Malaysia. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Okey, untuk penutup, dalam menyimpulkan keberhasilan integrasi nasional ni adalah suatu proses yang berterusan dan memerlukan kerjasama antara kerajaan, masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Melalui usaha-usaha yang komprehensif dan berkesan, kerajaan dapat memainkan peranan penting dalam membina jati diri dan negara bangsa yang kuat, saling menghormati dan berpadu dalam kepelbagaian. Okey, so daripada semua overall yang kita orang dapat tadi, kita orang bentangkan kuncinya adalah kita haruslah bersatu padu untuk menjadikan Malaysia ni sebuah negara yang aman dan damai lah. So kalau tak ada kerjasama di antara kita, maka tak adalah Malaysia yang aman dan damai. Okey, sekian, terima kasih daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.